Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita pada tajuk setiap Nabi mempunyai sebuah perigi di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita bahawa di kalangan nabi-nabi ini Allah bagi perigi masing-masing ataupun tempat air untuk keluarnya air untuk diberi kepada umat-umat yang mengikut pada mereka itu sendiri. Maknanya perigi itu perigi kecil-kecil lah, tak sama dengan perigi yang dimaksudkan dengan sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini, pergi Rasulullah SAW jauh lebih luas, seluas di antara Yaman sampai ke Jordan. Kita baca demikian. Dalam hadis sebelum daripada ini, cerita banyak tentang pergi ini. Tapi kita sebut tentang pergi ini kerana para hadirin sekalian pun tahu bahawa bila berada di padang mahsyar nanti, di antara perkara yang paling sukar untuk kita nak lalui ialah dahaga yang amat sangat. Dahaga ni start daripada bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur pula. Bangun daripada padang mahsyar. Bangun daripada padang mahsyar tu, bangun tu dahaga dah. Sebenarnya dahaga ni bukan dekat dengan kita bangun di padang mahsyar je, dekat nak meninggal dunia pun dahaga yang amat sangat. Bahkan orang yang dekat nak meninggal dunia ni, kalau diberi kepada dia yang disebut dengan 7 lautan pun tak akan hilang dahaga dia. Nak sebut sampai begitu sekali hausnya manusia ataupun dahaganya manusia bila berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Oleh demikian, bila bangun di padang mahsyar, di antara benda yang kita nak sangat ialah nak cari air. Nak pada air, kerana dahaga di padang mahsyar ni Allah saja yang tahunya. Lalu bagaimana keadaan di waktu itu? Kitanya perlu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, maka kita akan rasa tenanglah kita di sana nanti. Yang disebut dalam Al-Quran Karim, Allah cerita, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah di akhirat nanti dengan hati yang tenang. Hati yang tenang ni dia jadi lapang je pada kita. Tapi cuba kita perhati orang yang datang dalam keadaan hati yang tak tenang. Kita pun nampak bagaimana gelisahnya dia, bagaimana keluh kesahnya pada seorang yang datang dalam keadaan hati yang tak tenang. Dalam hidup kita ni, kita nak biar tenang di dunia, tenang juga di akhirat. Macam mana kita nak tenang di dunia? Hati kita ni ialah dengan kita selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian macam mana kita nak tenang lagi baca Quran. Semua ni menenangkan hidup kita. Kemuncak kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana kita tidak menjadi umat Nabi Muhammad, selagi itulah kita kena usaha. Usaha untuk jadi umat Nabi Muhammad sampailah kita ni menghadap depan Allah. Ini cara kitanya. Sekarang ni pun kita dalam berusaha untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kita bersusah payah dengan hidup kita ni untuk dapatkan kedudukan kita menjadi dekat dengan Rasulullah. Kalaupun kita tak dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita kena jadi umat nabi-nabi sebelum daripada ini. Umat nabi-nabi ni tak ada dah peluang kitanya, kerana masa dia sudah berakhir. Cuma nak sebutnya, umat-umat sebelum daripada ni ada tak telaga untuk dia. Telaga untuk dia tersebut ada umat ini.
Maknanya bukan umat Nabi Muhammad je dapat. Bahkan setiap Nabi itu ada perigi masing-masing. Kecuali Nabi Saleh AS. Nabi Saleh je. Yang kita akan belajar sikit lagi insyaAllah. Kenapa Nabi Saleh ni dia tak ada perigi di padang mahsyar nanti? Rasulullah akan jawab dalam perbincangan kita ni bila kita belajar daripada tajuk yang kita bincang ini. Rasulullah SAW bersabda, setiap Nabi mempunyai sebuah perigi. Rasulullah SAW sebut demikian. Semua Nabi-Nabi ni ada telaga masing-masing. Mereka amat berbangga apabila ramai yang mengunjunginya. Suka dia. Sebagaimana tokek kedai, bila dia niaga, dia suka kalau orang masuk kedai dia. Demikianlah Nabi-Nabi, bila sampai di padang mahsyar nanti, bangun di padang mahsyar Allah SWT nanti, dia akan rasa bangga bila dia tengok ramai umat dia. Ramai umat-umat yang datang untuk nak minum di telaga dia tersebut. Dan dia akan bangga dengan orang ramai yang mengunjunginya. Aku berharap perigi akulah orang yang paling ramai pengunjungnya. Rasulullah sebut demikian. Manakala bila cerita tentang perigi ni, Rasulullah kata, aku mengharapkan sangat telaga aku ni yang paling ramai orang. Cara Rasulullah sebut, nak suruh kita ni jadi umat Nabi Muhammad SAW. Abu Isa berkata, status hadis tersebut menjadi Hasan Gharib. Hasan Gharib kedudukan dia. Kalau orang belajar ilmu mustalah hadis ini, dia jawab, dia tahulah benda demikian. Maknanya, kedudukan orang yang belajar ilmu mustalah hadis ini, dia tahu ni hadis gharib. Hadis Hasan tapi Hasan Gharib. Yang luar daripada kebiasaan. Dia panggil demikian. Ana bila ditanya dalam mahkamah kemarin dulu, Ana masuk mahkamah, disamankan. Saman kuliah kat sini lah. Kuliah kat sini disaman sebanyak 1 juta ringgit. Ana disaman oleh kerana memfitnah katanya. Disaman dan ditanya pada anaknya. Bila tanya pada anak, salah satu pertanyaan yang ditanya dalam mahkamah tu, ditanya, apa maksud pakar hadis ini? Pakar hadis, ada tak pakar hadis ni sendiri? Anak kata di Malaysia kita ni tak ada pakar hadis. Anak sebut terus depan orang yang menyaman anak tu lah, senang. Yang saman balik tersebut, anak kata di Malaysia ni tak ada pakar hadis. Kalau ada pakar hadis, dia mesti hafal paling tidak 10,000 hadis. 10,000 hadis. Daripada sanad dengan matan dia sendiri. Dengan sanad dan matan, paling tidak 10,000. 100,000 baru dipanggil al-muhaddis. Dalam kaedah mustalah hadis, dia tak semua kita ni boleh sebut terus, kita jadi pakar. Hanya pakar boleh mengiktiraf pakar. Nak sebutnya demikian. Anak sebut Tuan Yang Arif, anak sebut pada hakim. Kedudukan Islam ni dia tak sama dengan pandangan orang biasa, tak. Di Islam ni dia ada dah kedudukan tersendiri. Dia ada dah cara dia. Dia nak iktiraf orang macam mana. Bila kita belajar mustalah hadis, kita akan tahu. Orang ni tak, dia menipu je, dia panggil demikian. Dia nak sebut demikian. Senyap je, tunduk, tak terangkat-angkat mukanya. Sampai sudah. Dia kata, adakah dituju kepada dia? Anak kata, sampai sudah. Anak sebut tak ada nak tuju siapa pun. Anak tuju pada jemaah yang anak kuliah. Anak tuju pada jemaah. Dan anak kuliah, dalam kuliah, anak sebut pada jemaah. Sebut pada jemaah, bukan sebut pada orang tu, bukan sebut pada orang ni. Ada pun jemaah yang terasa hati, itu yang patut saman anak ni panggil. Qatadah meriwayatkan daripada Hasan daripada Samurah. Ash'ath bin Abdul Malik meriwayatkan daripada Husain daripada Nabi SAW, dan tidak dinyatakan seorang pun dalam riwayat selain daripada itu. Ibnu Al-Wasi berkata, setiap Nabi mempunyai telaga, disebut, setiap Nabi mempunyai telaga ataupun perigi, kecuali Nabi Saleh. Kita jawab tadi. Disebut demikian. Ibnu Al-Wasi berkata, bukan Rasulullah jawab ni, tak. Nak sebutnya, semua Nabi ada telaga dia, kecuali Nabi Saleh. Kerana telaga Nabi Saleh adalah susu untanya.
Itu sebabnya demikian. Nabi Saleh kan, bila umat dia minta supaya buktikan kalau betul kamu ni Nabi, keluarkan daripada bukit ni unta. Nabi Saleh ni tak boleh nak buat apa, angkat tangan doa kepada Allah. Benda yang tak logik lah. Minta supaya keluar daripada gunung tu ataupun bukit itu, bukit batu, keluar unta. Doa pada Allah, keluar sungguh. Bila keluar pula dengan daripada unta tu susu, dan diminta supaya biarkan, jangan buat apa-apa kepada unta ni sendiri. Umat dia diberi pesan, siapa-siapa nak minum je lah daripada tersebut. Jangan kira nak buat khianat pada unta ni, biarkan untuk menjadi awam, untuk milik awam. Tapi umat dia ni rasa jahat. Ada perasaan jahat dia. Dia kata, unta ni air tak putus-putus, keluar je susu. Dia kata, kalau begitu lebih baik kita sembelih banyak lagi susu dalam tu. Ni perangai macam angsa bertelurkan emas tu. Cerita angsa bertelurkan emas tu. Ini cerita Nabi Saleh lah. Sembelih unta tersebut. Bila sembelih, baru turun bala daripada Allah SWT. Umat manusia kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berjalan dalam syurga, tiba-tiba aku berada di pinggir sebuah sungai dalam syurga yang kedua pinggirnya adalah mutiara yang bertatah. Contoh Rasulullah sebut, aku berjalan dalam syurga tu, aku tengok dekat tepi tebing sungai dalam syurga tu, permata-permata yang indah. Cantik bertatah, mutiara yang indah. Aku bertanya, sungai apakah ini wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril menjawab, ini sungai Al-Kausar. Sungai Al-Kausar yang berlumuran minyak kasturi sehingga harum semerbak. Bang tu semerbak, bang. Sonok je bang. Macam kita masuk dewan ni tadi kan. Bang bukhur dipanggil. Masuk tu bang, wangi je rasa. Kita pun segar. Di akhirat nanti, dalam syurga Rasulullah kata, di tepi sungai tu, bau wangi, semerbak baunya yang diberikan kepada Allah, kepada umat manusia ini sendiri. Yang masuk dalam syurga Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis ini secara maknawi. Diriwayatkan hadis ini secara maknawi, tetapi ada tambahannya. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha sehingga aku dapat melihat dengan jelas, dan ternyata di pinggir sungai itu terdapat cahaya yang amat berkilauan. Aku tengok dalam sungai itu, aku tengok Allah cantik sungguh, berkilauan dalam keadaan yang jelas, nyata di sungai-sungai, di tepi sungai itu keluar cahaya-cahaya yang indah. Macam setengah-setengah tempat kan, dia bangunkan sungai, dia letak lampu-lampu. Malam-malam kalau kita berjalan dekat tepi sungai tu, tengok lampu tu, jadi nampak cantik bercahaya. Begitulah jauh indah dalam syurga Allah SWT. Allah sediakan demikian. Abu Isa At-Tirmizi berkata hadis tersebut juga hadis hasan sahih disebut. Kedudukan Ibnu Wahab berkata, aku diberitahu Syubaib daripada Aban, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ketika baginda dibawa naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat sebuah sungai yang bergelombang dan berombak dengan amat laju, seperti anak panah yang terlepas daripada busurnya. Laju air sungai tersebut, yang dalam keadaan yang berombak sehingga mengeluarkan cahaya yang amat putih, lebih putih daripada susu, dan airnya lebih manis daripada madu dalam syurga Allah SWT. Kedua pinggirnya adalah mutiara yang bertatah. Rasulullah sebut cantik di tebing-tebing dia tu, mutiara yang berkelip-kelip mutiara yang indah.
Aku bertanya pada malaikat Jibril, sungai apakah ini? Jibril alaihissalam menjawab, sungai Al-Kausar yang akan diberikan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Rasulullah SAW sabda, lalu aku dekatkan tanganku di tepi sungai itu dan ternyata baunya seharum minyak kasturi. Rasulullah sebut. Bau wangi, bau misk. Rasulullah sebut demikian. Kemudian aku masukkan tangan aku ke dalam sungai itu. Bila aku masukkan air dalam sungai itu, tangan aku ke dalam sungai itu, ternyata airnya adalah susu, kata Rasulullah. Air tersebut air susu. Yang dipanggil air fitrah dalam hidup manusia. Lepas tu, Islam ajar pada kita minum air susu. Minum air susu ni dengan kadar-kadar lah. Jangan lebih-lebih sangat. Jangan kurang sangat. Badan kita ni, Allah suruh kita untuk kita dapatkan kekuatan untuk badan kita ni, salah satunya minum air susu. Air susu ni dia menjadi penguat pada tulang-tulang kita dan seumpamanya. Sebab Islam suruh jangan banyak sangat, jangan tak minum langsung, tak boleh juga. Islam suruh. Kenapa? Kerana dengan tujuan itulah juga kita akan dapat nikmat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila minum air susu, minum air madu dalam hidup kita atas dunia ni, maka kita niat terus. Niat, ya Allah, kalaulah aku boleh minum air susu ini, sejenis ini aku nak jugalah minum air susu dalam syurga kamu nanti, ya Allah. Itu cara pada diri kita demikian. Daripada madu dan lebih putih daripada salju disebut. Rasulullah SAW bersabda, Al-Kausar adalah sungai di syurga. Pinggirannya daripada emas. Dasarnya daripada intan permata. Dan batu mulia. Aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Dan airnya lebih manis daripada madu. Dan lebih putih daripada salju. Rasulullah sebut demikian. Hadis riwayatkan Imam Tirmizi dan Ibn Umar. Hadis ini hadis Hasan. Habislah dalam bab yang ke-9. Kita sambung dalam bab yang ke-10. Neraca amal ataupun timbangan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula nak timbang amalan-amalan di padang mahsyar Allah nanti? Bagaimana amalan ini ditimbang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Berita mengenai ketepatan al-mizan. Ini daripada Al-Quran Karim yang cerita tentang mengenai penyukat di padang mahsyar Allah nanti. Bagaimana yang ditimbang Allah terhadap amalan yang kita kerjakan. Yang dikerjakan oleh umat manusia. Penimbang tu sama dengan penimbang kita ke? Tak sama. Kerana penimbang itu jauh lebih tepat. Tepatnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Al-Qist, Allah gambarkan demikian. Wa nada'ul mawazinal qist. Dan Allah mula meletakkan timbangan yang penuh ketepatan. Maknanya tak ada benda yang Allah nak sembunyi. Dalam timbangan yang Allah nak timbang tu, semua Allah akan timbang satu-satu. Timbang satu-satu untuk mendapatkan hasil setiap amalan yang kita kerjakan. Waktu Rasulullah SAW sebut, wala tahqiranna, jangan kamu pandang lekeh terhadap bila kamu berjumpa dengan kawan kamu biwajhin taliqin, dengan wajah yang cantik. Wajah kamu bercahaya tu, kamu berjumpa dengan orang, bila kamu berjumpa tu, kamu jangan ingat kamu berjumpa tu tak ada pahala. Allah jadikan pahala. Bila orang tengok muka kamu, orang nampak ceria je wajah kita. Senyum je kita ni. Dengan wajah yang cantik tu Rasulullah kata, itu pun Allah akan timbang di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu jangan masam muka kita. Masam je. Orang tengok pun orang bermasalah tengok muka kita. Kerana masamnya kita, jangan. Tetapi biar kita ni orang tengok ceria je. Biar kita memendam masalah. Masalah kita tu, pendam dalam. Biar kena saman 1 juta pun tak apa. Senyum je kita ni. Dia panggil demikian. Nak sebutnya, sebab kita tahu dah, yang bayar ni jemaah juga kena bayar. Bukan kita yang kena bayar. Liyaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti. Allah SWT sebut, wa nada'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah. Dia letakkan timbangan yang tepat pada hari kiamat nanti. Yang tepat pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada
buat khianat sikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan buat khianat dalam keadaan yang bila diletakkan amalan manusia itu, wa in kana mithqala habbatin min qardalin ataina biha. Walaupun sebesar biji sawi. Rasul disebut dalam Al-Quran Karim ini, walaupun kamu buat amalan tu kecil je sebesar zarah, ataina biha, kami akan bawa. Kami akan bawa. Kecil je amalan kita. Tak baik, tak besar pun. Ambil barang tu kuis sikit. Kuis je. Jangan bagi, kadang-kadang kita nak duduk atas meja, kita nak duduk meja tersebut, ada benda yang kotor. Kita ambil tu, tolak ke tepi sikit. Yang kotor tadi. Lalu kita duduk. Ataupun kita ambil yang kotor tadi, kita masuk dalam tong sampah. Kecil je bendanya. Tak ada orang rakam pun. Tapi kita buat benda demikian. Ataina biha, kami bawa benda demikian. Kadang-kadang kita ni, dalam diri kita kan, dalam diri kita tengok orang. Tengok orang tu, hati kita ni bercakap. Hati kita ni bercakap. Muka dia ni teruk lah kita sebut. Kita tengok dia tu, dalam hati kita ni bercakap. Mulut tak sebut, tapi hati ni bercakap. Ataina biha, kami bawa. Kami bawa. Benda yang kamu sebut dalam hati kamu. Itu Islam ajar dalam hidup kita ni. Supaya kita nak buang. Habis tu kita kata, Ustaz, nak buat macam mana tu? Nak buat supaya kita jangan datang prasangka buruk. Kerana dalam hidup kita ni, nak jadi prasangka buruk ni senang dalam hidup kita. Nak buat macam mana? Istighfar. Istighfar ni menutup prasangka. Bila kita boleh beristighfar awal, bila kita ni, hidup kita ni sentiasa istighfar, maknanya hati kita ni jadi jernih. Bila hati kita jernih, payahlah kita nak jadi buruk sangka. Hati kita ni jadi baik sangka je. Tengok je dia ni. Alhamdulillah, nampak ceria ni baru lepas solat, dia ni nampak ni. Kita ni jadi demikian. Ni tak tengok nampak muka ceria, baru balik shopping lah tu. Gitu. Mula kita, dalam diri kita ni, kita tak sebut, tapi dalam dipanggil. Dosa dalam ni yang payah. Yang Nabi biasa sebut lah. Dosa luar ni, boleh jadi kita boleh jaga, boleh kawan. Tapi dosa dalam ni, payah nak kawan. Dalam hidup kita. Duduk seorang-seorang kita tengok muka suami kita kan. Kalau aku mati, dia kahwin lain. Gitu. Senang je kitanya. Dalam diri kitanya. Senang je nak buruk sangka. Buruk sangka tu datang. Syaitan ni senang masuk. Jadi macam mana Islam suruh? Jangan biarkan kita ni buruk sangka. Dan diri kita istighfar. Istighfar dan syukur. Ulama kata sebut demikian. Bila kita banyak istighfar dan banyak sebut Alhamdulillah, payah kita nak jadi buruk sangka pada diri kita. Wa kafa bina hasibin. Lalu Allah sebut, memadailah bagi kami untuk menghitung setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Wa kafa bina hasibin. Kami ni, kalau kami hitung, memang tak ada benda yang kami tinggal, tak ada. Hitung sungguh-sungguh. Maknanya, wa kafa bina hasibin. Layaklah kamu bagi pada kami yang hitung setiap benda yang kamu lakukan di atas dunia dahulu, untuk kami kira dan kami hitung bagaimana amalan yang kamu lakukan itu. Fa amma man saqulat mawazinuh, dan ada pun orang yang diberatkan timbangannya, orang yang berat timbangan dia, dalam keadaan itu bahwa fi 'ishatir radiyah, maka bagi dia satu kehidupan yang penuh kegembiraan. Orang yang timbang semakin berat, timbang semakin berat, semakin banyak amalan. Amalan yang ditimbang itu bahwa fi 'ishatir radiyah. Orang ni pasti dia akan dapat hidup dalam keadaan yang penuh dengan kegembiraan dan keceriaan. Wa amma man khaffat mawazinuh, tapi ada pun orang yang bila timbang ringan, tak ada benda, hampah je. Yang ada timbangan dia, fa ummuhu hawiyah, maka ibu dia ataupun kesudahan dia, pulang dia neraka hawiyah untuk diri dia.
Na'udzubillah min dzalik. Di antara radiyah dengan hawiyah. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Kalau kamu ni hidup dalam keadaan yang kamu cari redha Allah, kamu akan dapat radiyah. Tapi kalau kamu hidup dengan kamu cari dunia je, hidup kamu ni fokus untuk dunia, nak pada dunia je keutamaan, kamu dapat neraka hawiyah dah pada diri kamu. Sebab tu anak biasa sebut pada jemaah kan, dalam hidup kita ni, biar kita berfokus. Fokus kita apa dia? Syurga je. Syurga je pada diri kita. Biar kita dapat keredaan Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kalau kita nak masuk syurga, biar aku redha. Macam mana nak dapat redha Allah ni? Kita usahalah. Dalam hidup kita ni, jangan nampak yang disebut dengan dunia. Dunia ni belajar untuk kita tinggal. Belajar untuk kita nak buang. Tak ada. Katakanlah na'udzubillah min dzalik lah. Kadang-kadang dalam hidup kita ni orang buat khianat pada kita kan. Orang buat khianat pada kita. Kita kata tak apalah. Yang dia buat khianat. Yang pentingnya aku boleh selamat masuk dalam syurga Allah. Kita dapat pahala, dia panggil demikian. Tapi ada orang yang bila orang buat khianat, dia akan usaha nak balas balik khianat tersebut. Dia usaha dia nak balas tu. Nak balas tu. Selagi mana dia tak boleh balas, tak puas hati dia. Kerana dia nampak dia kena dapat juga sama dengan jahat dia tadi. Dia usaha cari orang tu, jumpa dengan ustaz, doa ustaz, mai ajak sikit biar mati terkangkang dia sebut. Dia mula jadi demikian, ustaz. Kita buat biar dia. Ni ada orang yang jadi demikian. Ni dia nak apa ni? Nak dunia ni. Dalam hidup ni jangan nampak dunia, biar nampak akhirat. Segala benda yang kita buat ni belajar untuk kita mula kikis. Tak ada apalah. Semua hidup ni Allah dah susun dah untuk diri kita. Allah dah atur dah untuk diri kita. Kalau kita melalui ujian-ujian ni, tak kisah. Yang penting, aku dapat Allah dalam hidup aku. Ini dipanggil radiyah. Beratlah timbangan kita di akhirat nanti. Bila di padang mahsyar nanti, tengok saja, berat lagi. Ditimbang, tengok kesabaran kita. Tengok ketabahan kita. Tengok yang disebut dengan kesyukuran kita. Tengok amalan yang kita buat di dunia ini, lagi berat timbangan. Allah jadikan nampak kecil tapi besar di sisi Allah. Yang ni yang dipanggil demikian. Macam kita berhadapan dengan ujian yang berat, tapi kita boleh senyum. Payah ke nak senyum di saat mana kita melalui ujian? Payah kita nak senyum. Kalau orang tanya, kenapa banyak masalah? Banyak masalah. Jarang orang yang senyum je, kita berjumpa dia, senyum je. Ada apa? Ada masalah. Tak ada. Biasanya yang senyum ni tak ada masalah. Tapi Islam ajar, saat mana kamu berhadapan dengan masalah, kamu kena senyum. Bila kamu boleh senyum, berhadapan dengan masalah, maka di waktu itu berat timbangan kamu di akhirat nanti. Ini jadi sukar untuk nak bagi ruang untuk syaitan masuk dalam keadaan kamu. Ini cara Islam ajar dalam hidup kita. Demikian dalam hidup kita ni. Kerana tidak ada orang yang dia hidup menjadi seorang mukmin, dia tidak berhadapan dengan masalah. Lagi kita menjadi semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ujian-ujian yang kita akan lalui. Ujian-ujian itulah yang menjadikan diri kita ni, menjadikan amalan kita berat timbangan. Waktu mana mawazin ditimbang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita fikir tentang dunia kan, maknanya kita hidup kita ni fikir tentang nak je dunia, nak itu, nak ni. Kita berebut tentang dunia. Habis kita. Di akhirat nanti, fa ummuhu hawiyah. Bila ditimbang amalan kita ni khaffat, menjadi ringan. Ringan terus amalan. Tak ada apa pun kamu. Kerana kamu nak pada dunia. Bila kamu jadi Bilal, kamu azan, nak suruh orang kata, suara kamu merdu. Bila kamu jadi imam, kamu nak suruh orang kata, kamu imam yang paling sesuai. Kamu jadi demikian. Bila kamu jadi ustaz, kamu nak suruh, kamu jadi ustaz yang dikenali ramai. Yang menyebabkan di waktu tersebut, benda yang kamu buat itu semua untuk dunia. Kamu bukan untuk akhirat. Suatu Rasulullah ceritakan, bila ada 3 kelompok manusia,
yang dia berjalan nak masuk dalam syurga, ditahan oleh malaikat Allah. Tak boleh masuk syurga. Dia berjalan nak masuk syurga. Yang pertama, hartawan. Orang kaya kan nak masuk syurga. Bila dia tanya, amalan apa yang kamu buat? Malaikat tanya, yang kamu nak masuk syurga. Habis harta aku derma. Habis harta aku derma. Lalu katanya malaikat, cuba kamu cek balik. Kamu derma tu untuk Allah ke ataupun kamu derma tu untuk orang kata kamu seorang dermawan? Itu dia jadi demikian. Dia pun teman tengok. Oh, katanya malaikat membohong je kamu. Kamu derma nak suruh nama kamu dikenali ramai, seorang yang harta, seorang yang jenis dermawan. Kamu hidup dalam keadaan yang kamu ni sibuk nak cari nama. Tempat kamu, neraka. Hegat, malaikat hegat, tarik muka dia, humban dalam neraka Allah. Yang kedua, siapa? Orang yang mati berjuang di jalan agama. Mati dia, gugur syahid. Jalan dengan darah-darah ni nak masuk syurga. Malaikat tanya, amalan apa yang kamu nak masuk syurga? Dia kata, aku berjuang, mati. Orang mati. Lalu katanya malaikat, cuba kamu cek balik. Kamu mati itu dengan tujuan memang nak berjuang kerana Allah ke? Kerana nak suruh orang panggil kamu seorang pahlawan yang hebat. Kamu berjuang, kamu dikenali sebagai seorang perwira di kalangan mereka. Di kalangan manusia. Cek, tengok, rupa-rupanya dia ni buat nak suruh dikenali dia seorang yang hebat dan sebagainya. Bukan kerana Allah. Dia buat demikian. Sama juga, heret, humbat dalam neraka. Yang ketiga, ni para ustaz. Para alim ulama. Jalan nak masuk syurga ni. Bila nak masuk syurga, dalam keadaan nak masuk syurga tu, malaikat tahan dia. Amalan apa kamu? Dia kata dulu, habis masa atas dunia dahulu, mengajar, kuliah, ceramah, forum, macam-macam gaya. Habis masa dalam hidup ni, tak ada masa dengan keluarga. Tak ada masa dalam hidup ni, nak pedulikan yang tu, nak pedulikan yang ni. Tak ada masa. Katanya malaikat, cuba tengok balik. Kamu mengajar dahulu kerana Allah ke? Kerana yang selain daripada Allah. Kamu dahulu minta apa dia? Kamu minta kan sejam pertama 5,000 kan? Kamu minta dahulu kan bayaran kan? Kamu buat dahulu bukan kerana Allah pun. Tapi kerana apa dia? Kerana nama, kerana itu, kerana ni. Malaikat, heret, humban dalam neraka Allah. Humban, tiga kelompok dalam neraka Allah. Punca, bila kita pergi kepada dunia. Bila kita terseleweng, niat kita tadi, tukar. Bila tukar jadi ringan. Buat amalan, tapi ringan amalan kita. Ni yang disebut, wa amma man khaffat mawazin. Masuk kahwin. Orang tanya, kenapa? Kamu nak masuk syurga? Aku kahwin, aku ada suami aku. Cuba kamu tengok, kamu kahwin dengan suami kamu. Kamu kahwin dengan suami kamu ni kerana apa dia? Kerana Allah ke kerana suami kamu sadu ni? Kerana Allah ke kerana suami kamu ni begini? Suami kamu ni kaya. Kamu kahwin dia. Kerana apa? Mula cari balik. Bila cari yang ni, yang menyebabkan jadi ringan amalan. Jadi ringan. Sebab tu Islam suruh, bila kita buat, lillahi ta'ala. Semuanya kerana Allah. Supaya tak jadi ringan. Bila ditimbang di akhirat nanti, bila ringan, fa'ummuhu hawiyah. Maka neraka hawiyah lah tempat kesudahan ibu dia. Diguna kalimah fa'ummuhu. Fa'ummuhu ni maknanya ibu. Ummu ni maknanya ibu. Ibu ni tempat orang kembali. Anak macam mana pun sibuk belajar, balik-balik cari ibu. Ni cara demikian. Lalu Allah kata, balik kamu mana? Tempat kamu balik. Ialah balik semula pada neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama mengatakan bahawa penetapan hisab dilakukan setelah semua amal ditimbang. Ulama sebut, hisab dihitung ni bila akan dihitung amal hisab kita ni, bila amalan-amalan kita mula ditimbangkan secara, kerana amal ditimbang untuk menetapkan balasan bagi perbuatan. Sebelum daripada hisab, sebelum disukat di mizan itu, ditulis dulu, ni yang baik, ni yang ni jahat. Bila ni senang ceritanya?
Yang mizan ini sendiri, waktu mana kita, sebelum daripada itu, kita dapat suratan amalan. Suratan amalan tu terima dahulu. Terima suratan amalan dahulu. Sedangkan balasan ataupun ganjaran perbuatan ditentukan setelah mana dihisap. Kita dapat masuk syurga ke, masuk neraka ni, bila dah tulis banyak je amalan yang baik yang kita buat tu, timbang lah. Sebagaimana kita kan, kita beli barang. Bila kita beli barang, dia masuk dulu barang tu dalam plastik. Barulah dia timbang. Ini cara demikian. Sama juga yang bila di akhirat nanti, keluar dulu senarai yang baik, senarai jahat. Senarai baik, senarai jahat ni, lepas pada tu baru disukat, baru ditimbang. Ditimbang amalan kita ni, mana yang lebih berat. Yang banyak yang baik ke, banyak yang jahat. Itu cara demikian pada diri kita. Sebab tu Islam suruh, biar kita ni, kalau dalaman, biar jadi dalaman yang mutmainnah. Kalau dalaman dipanggil. Dalaman ni biar jadi mutmainnah. Mutmainnah ni maknanya, didik nafsu kita ni jadi nafsu mutmainnah. Didik jadi tenang, jiwa kita lapang dalam hidup kita. Manakala jangan jadi nafsu amarah ataupun nafsu lawamah. Anak pernah sebut ada jemaah ni kan, macam tak ingat je ni. Anak sebutnya nafsu kita ni dia ada tiga. Tiga yang besar lah. Yang kecil-kecil itu panjang lagi lah ulama sebut. Dia panggil nafsu amarah, nafsu yang buruk. Satu lagi nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni nafsu yang tengah-tengah. Bila kita dengar kuliah, jadi rajin je nak baca Quran. Jadi rajin je nak buat amal ibadah. Bila lama tak dengar kuliah, jadi rajin nak dengar karaoke. Jadi kita ni jadi malas nak baca Quran. Ini dipanggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni sekejap nak jadi baik, sekejap nak jadi jahat. Kemudian satu lagi nafsu dipanggil nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni kita didik biar jadi seronok je benda yang baik. Benda yang baik kita nak. Yang jahat tak nak. Orang cakap, orang dah nak mula mengumpat, kita kata tak nak dengar. Tak suka lah. Kita mula tukar tajuk, cari yang lain. Maknanya ni nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang dalam hidup kita. Sebab tu sebab itulah kitanya disenarai dahulu. Senarai dahulu. Lepas senarai dahulu, barulah disukat. Ditimbang amalan ini. Hisab untuk menetapkan, sedangkan balasan atau ganjaran perbuatan ditentukan setelah dihisab. Hisab untuk menetapkan kriteria amal, timbangan ataupun al-mizan untuk menentukan nilai amal tersebut. Sehingga berdasarkan perkara tersebut, ditetapkan pahala ataupun balasan daripada yang dikerjakan. Jemaah faham ke tak faham tu? Maknanya pada diri kita ni, sebelum daripada kita disukat semua tersebut, mesti disenaraikan dahulu. Senarai dahulu. Yang baik, yang buruk. Siap senarai itu, sebagaimana kita kan, bila kita nak pergi bayar barang, kita mesti ambil dulu barang. Ambil dahulu barang. Barulah kita pergi ke kaunter untuk kita nak kira berapa jumlah keseluruhan. Demikian juga dengan di akhirat nanti. Allah senaraikan dahulu. Senarai dahulu. Dia panggil suratan amalan keluar. Kemudian semua dahulu. Barulah kita ni layak untuk pergi untuk dihisap di sisi Allah. Untuk dapat ganjaran lepas pada tersebut. Firman Allah Ta'ala. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Sama je ayat yang kita baca tadi. Ayat yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mula kami letakkan di atas timbangan yang penuh dengan ketepatan. Al-Qist, penuh dengan tepatnya. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Waktu itu, fala tuzlamu nafsun syai'a. Tak ada seorang pun yang dikhianati ataupun yang buat zalim, dikhianati pada diri masing-masing itu. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Kalaulah ada amalan yang dibuat itu kecil, sebesar zarah, ataina biha, kami bawa di hadapan Allah. Segala benda yang kamu buat, semua kami bawa. Hatta kelipan mata.
Kelipan mata tu, kenyik mata kamu tu, kami bawa di hadapan Allah. Segala benda yang kamu. Termasuk bahu kita ni kan. Bahu kita ni tergerak begitu kan. Kadang-kadang kawan kita tengok kita, dia angkat kepala. Kita pun angkat bahu kita. Bahu yang terangkat sekali tu, Allah bawa dia. Segala benda yang kamu lakukan di akhirat nanti. Wa kafa bina hasibin. Semuanya kami akan hisap. Membadailah bagi kami untuk menghitungnya. Wa man khaffat mawazinuh. Siapa-siapa yang jadi ringan waktu mana ditimbang amalan dia, fa ulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka lah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka lah yang buat khianat pada diri mereka sendiri. Kalau ditimbang amalan, bila timbang amalan, ringan. Ada amal ke? Ada. Tapi buat, tapi tak ada, kosong. Benda yang kamu buat tadi tak diterima di sisi Allah. Yang menyebabkan kamu buat khianat pada siapa? Kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Orang yang datang sembahyang Jumaat kan. Misal contoh. Kita buat contoh. Datang sembahyang Jumaat. Tapi balik sembahyang Jumaat, kosong je. Kenapa kosong? Borak. Datang sembahyang Jumaat tu borak. Orang khutbah. Tengah khutbah tu, dia sibuk WhatsApp. Khatib ni tak sedap lah dia suruh ni. Khatib ni entah apa-apa dia suruh. Dianya dalam keadaan borak dengan orang tu, borak dengan orang ni, buat kerja lain. Dia datang tu, orang datang sembahyang Jumaat ni, dia kena datang sebelum azan kedua. Bila lepas pada azan kedua, baru dia sampai, kosong amalan dia. Syarat dia begitu. Kenapa dia? Kerana malaikat-malaikat sebelum daripada azan tu mereka catat seorang depan pintu. Datang. Bila azan kedua, semua malaikat datang berkumpul dekat dengan mimbar. Pencatat yang disebut demikian. Bila dia datang juga, kosong. Pahala. Dia sah tak sembahyang? Sembahyang sah. Tapi pahala kosong. Ada Jumaat dah untuk dia. Dia dipanggil demikian. Sebab tu Islam ajar, sembahyang Jumaat ni jangan lewat. Kenapa? Kalau kamu lewat, nanti orang dah naik, khatib dah naik mimbar. Tiba-tiba baru kamu sampai. Kamu ni sibuk dengan dunia. Kamu sibuk dengan Allah. Dalam hidup kamu. Jadi kita ni pesan pada keluarga kita ni. Pergi sembahyang Jumaat. Sebelum khatib, sebelum azan kedua, kamu mesti masuk masjid. Itu cara pada diri kita diajar demikian. Sama juga dengan puasa. Puasa kan Rasulullah sebut. Ramai mana orang puasa. Kam min sa'im laisa lahu illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa tak dapat apa-apa daripada puasa dia. Kecuali lapar dan dahaga. Bila kita tanya sebab apa jadi kosong? Lapar dan letih je. Kenapa? Antaranya tak jaga amalan. Dalam puasa tu, puasa. Tapi mengumpat tak berhenti. Puasa. Dalam masa yang sama juga, sibuk dengan lagu raya. Dia hanya puasa ke, dia nak puasa ke, dia nak beraya dia ni. Nak sebutnya, kita puasa tapi kita buat maksiat. Kosonglah amalan kita. Sama juga bangun. Rasulullah sebut, kam min qa'im. Berapa ramai orang bangun tahajud malam. Dia tak dapat apa-apa daripada bangun tahajud malam dia. Illa ta'ak wan nasab. Kecuali letih dan dahaga je pada diri dia. Kenapa bangun tahajud tak dapat? Kerana dia bangun tahajud semalam. Dia ambil gambar dia tahajud. Dia ambil gambar. Dia pun update dalam Facebook dia kan. Selamat bertahajud. Selamat bertahajud. Konon-kononnya. Kemudian, dia mula nak menunjuk-nunjuk terhadap tahajud dia. Siap ambil gambar kapet dia. Siap ambil gambar kiblat dia pada malam tersebut. Maknanya, dia nak menunjuk-nunjuk. Ataupun, bangun keesokan hari, siap semua tu. Dia pun nampak letih. Orang tanya, kenapa tu letih? Tahajud. Letih je dia nak jawabnya. Maknanya, kamu tak nampak ke hitam atas dahi saya? Maknanya letih je pada diri dia. Di akhirat nanti, khaffat mawazin. Ringan amalan. Dia buat ke? Dia buat, tapi tak ada benda. Ana biasa sebut pada jemaah sekalian,
kita jadi ringan ni pada 3 tempat je. Ringan ni pada 3 tempat. Yang pertama, pada keyakinan. Ramai orang kita ni tak jaga keyakinan. Keyakinan kita dengan Islam. Jangan kita sampai peringkat kita ni, kita teragak-agak dengan Islam. Teragak-agak dengan Islam menjadikan kosong. Menjadikan kosong pada diri kita. Keyakinan kita mesti teguh. Semakin lama kita hidup, semakin kita ni menguat kita dengan agama. Itu dipanggil dalam hidup kita. Jangan kita ni semakin lama hidup, semakin kita ni hamba dan tawar dengan agama. Jangan. Kita ni orang buat benda yang disuruh oleh Allah, patutnya kita dia yang memberi sokongan. Kita kena bagi sokongan. Ni tak orang buat yang disuruh oleh Allah, kita pula pertikai. Kita pula nak pertikai. Kan tengok sebab tu kan. Sebab tu, kalau kamu nak pertikai sebab sivil tu lah. Ni pertikai sebab syariah. Buat apa kamu nak pertikai sebab syariah? Patutnya kan, pelik yang terakhir ni kan, kabinet keluar kenyataan kan. Kabinet kata, dia kata tidak menepati Bismillahirrahmanirrahim. Kan Perdana Menteri kita sebut, dia kata, Allah kan bersifat Bismillahirrahmanirrahim. Allah ajar kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tanda penyayangnya Allah. Bila sebab begitu, tak penyayang lah dia sebut. Jadi Islam ni tak nampak keadilan pada Islam. Allah kata, patutnya usia tua sebegitu belajarlah sikit. Kita sebut demikian. Perdana Menteri pun kalau tak faham, tolong pergi tanya orang faham. Mufti-mufti dah jawab dah. Mufti-mufti. Yang sebab yang dibuat di sivil ni jauh lebih teruk daripada sebab syariah. Sebab syariah ni, angkat tangan tu tak boleh tinggi daripada bahu. Kemudian dia pula sebab tu kat belakang ni. Kat belakang. Kemudian sebab tu bunyi pih, pih, pih. Bukan sebab untuk menyakit. Sebab yang, cuba tengok sebab sivil tu kan. Sebab sivil tu hayun tu. Hayun tu sampai tersiap kulit-kulit. Yang tu tak petikai pula. Yang tu kenapa kamu tak petikai? Yang tu kamu kena petikai. Sampai orang yang, kalau dia ni seorang yang lelaki, dia kena sebab, saya fahamkan, kalau dia kena sebab sivil sekali tu, boleh jatuh mandul pada dia. Nak sebut sampai peringkat, tak berfungsi dah keadaan dia. Nak kesan daripada itu. Kadang-kadang tersiap kulit-kulit. 2-3 bulan nak boleh sembuh balik. Bukannya senang. Sebab syariah ni, senang je. Peh. Allah dah. Bukannya dengan tujuan nak menyakitkan dah. Tapi nak mengajar manusia. Oh, marah. Kenapa marah? Kerana kena pada puak-puak lesbian. Kena puak-puak lesbian. Padahal yang 2 orang perempuan tu nampak kesan dia. Kesan apa dia? Dia menangis. Dia tak ada pun dia sebut. Bila tanya oleh mahkamah tanya, adakah kamu nak minta rayuan untuk nak disebab ni? Tak. Buatlah. Maknanya senangnya dia diam. Diam dia tu nak suruh, memang tak apalah saya ni. Selayaknya kena. Dia panggil. Kena tu pula bukannya kuat. Oh, tak ada kuat pun. Dalam keadaan yang senang je untuk memberi pengajaran dan peringatan pada orang lain. Kesan sebab di Terengganu tu sampai ke Amerika Syarikat. Kesan kedengaran. Nak sebutnya, walaupun kesan dia, orang Amerika tu tulis dalam Twitter mereka. Sebut tentang bagaimana jahatnya dengan sebab ini, katanya mereka demikian. Manakala kesan yang disebut sebab sivil ni, tak sampai mana-mana pun. Ini tengok bagaimana Allah sebut nakalan minallah. Cegahan datang daripada Allah. Tak berani nak buat benda yang demikian. Bukan tujuan nak suruh menyakit, tetapi memberi pengajaran pada orang lain. Menjadi ubat pada umat. Dia panggil. Umat kita ni sedang rosak kan. Orang jantan mengaku jadi perempuan sekarang. Menyakit sedang berhadapan dengan keadaan ini. Menyakit LGBT ni teruk sangat di kalangan masyarakat kita. Bukan seorang dua, cuba tengok Facebook mereka. 10,000 dalam Facebook mereka follower. Yang perempuan nak jadi lelaki, yang lelaki nak jadi perempuan.
Umat ni lah yang dimusnahkan satu zaman dahulu. Tiba-tiba kita nak bagi hak, nak bagi ruang pada mereka. Mereka tidak ada hak dan mereka tidak ada ruang. Kecuali mereka ada hak mereka ialah mereka bertaubat kembali pada Islam. Kembali pada ajaran agama. Allahu Akbar. Kemudian orang ni orang yang khasiru anfusahum. Kamu rugi pada diri kamu. Bima kanu bi ayatina yazlimun. Mereka terhadap ayat-ayat kami, mereka sentiasa buat zalim. Mereka mengingkari ayat-ayat kami. Yazlimun, buat zalim. Pada siapa? Bila ayat-ayat kami ditunjukkan oleh Allah kepada kamu, kamu tetap mengingkari. Ayat Allah ni dia ada dua, ulama sebut. Ayat Allah ni apa dia? Ayat makruh dengan ayat manzur. Ayat makruh, ayat yang dibaca. Itu Al-Quran, hadis. Ni ayat-ayat Allah. Ayat Allah. Ayat manzur, kita nampak. Tengok kan macam mana taufan JB kan. Taufan JB di Jepun tu. Di Jepun tu, kena sampai ke Tenggan. Taufan tadi. Bawa san dia tu. Taufan tu, kereta pun melayang. Kereta pun berada 25 tahun sekali kan berlaku benda demikian. Dalam proses nak berlaku taufan ini sendiri. Taufan tu terbawa. Ana tunjukkan, ana dapat satu rakaman yang dirakam suasana waktu mana berlakunya taufan itu sendiri. Sampai peringkat pecah cermin-cermin. Rumah tu, rumah kotak tu boleh tumbang. Tumbang. Kereta tengah berjalan tu boleh melayang. Boleh melayang. Maknanya apa dia? Taufan yang Allah tunjuk. Ni ayat Allah. Allah nak bagi tahu apa dia? Ni tanda kebesaran aku. Ayat-ayat Allah yang Allah jadikan. Angin, kamu cakap sikit dengan manusia. Bagi tahu sikit pada manusia. Tapi manusia ni degil. Bila kita kata, macam mana keadaan? Itu semula jadi. Itu alam semula jadi. Kedegilan manusia. Yazlimun. Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Firman Allah Ta'ala lagi. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Mana-mana orang yang diringankan timbangannya. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka yang buat khianat pada diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun. Orang ni dalam neraka jahannam kekalah mereka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat daripada keadaan itu insya-Allah. Beberapa ayat tersebut memberitahu timbangan amal orang kafir. Kerana kata-kata yang ringan timbangan kebaikannya. Dalam dua ayat ini maksudnya adalah orang kafir. Dikukuhkan dengan pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat seperti di atas. Karakter dan sifat yang dinyatakan Allah serta ancamannya ditujukan pada orang kafir. Apabila diselarikan dengan beberapa ayat tadi dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-47. Oleh kerana demikian, jelaslah bahawa orang kafir ditanya kerana telah mengabaikan kebenaran agama Islam dengan semua bahagiannya dan mereka tidak ditanya kerana mengabaikan agama ataupun kepercayaan yang mereka yakini, bahkan tidak ditimbang dan tidak dihisap kerana lalai melaksanakan ajaran agama yang dianutinya. Namun, yang pasti mereka tetap dihisap pada hari perhitungan nanti. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Ini kerana mengabaikan perintah Allah. Bila demikian, mereka mungkin nampak selamat di dunia, tetapi mereka tak boleh selamat di akhirat nanti. Bila mereka mula akan orang yang kufur pada ayat Allah, tak terima ayat Allah ni, start daripada masuk kubur, start masuk kubur je. Dia akan terus dalam keadaan dia mula diazab dan diazab. Kerana apa dia? Kesan daripada pengingkaran dia di atas dunia dahulu. Al-Quran menerangkan bahawa mereka diminta bertanggungjawab dan dihisap serta diberi balasan atas segala kerosakan akidah dan juga ibadah. Anda sebut tadi kan, jaga kita tadi, satu je anda sebut kan. Ada dua lagi yang anda tak sebut. Yang kedua jaga ibadah. Jaga ibadah. Yang kedua tadi. Maknanya, kadang-kadang kosong amal, kosong kita ni punca apa dia? Yang pertama, kosong keyakinan. Yang kedua, kosong dalam ibadah.
Kosong dalam ibadah tu ramai. Orang kita jadi kosong dalam amal ibadah. Macam mana? Macam tadilah. Sembahyang kosong. Kemudian puasa kosong. Kemudian baca Quran kosong. Padahal kita dah buat dah. Tapi amal yang kita buat tadi tidak diterima di sisi Allah. Kemudian yang tiga, akhlak. Ramai orang kita jadi kosong pada akhlak. Di antara akhlak jadi kosong tadi, prasangka, buruk sangka dalam hati kita ni yang kita tak bersihkan jiwa kita. Islam disuruh sangat umat ni, umat di atas muka bumi ini sentiasa hidup dalam keadaan yang bersihkan hati. Bersihkan. Jangan kita ni jadi kotor hati kita, jangan. Bersih hati ni, dengar kuliah, dia akan jadi bersih hati kita. Kemudian kita baca Quran. Kemudian dengan kita zikir, bangun tahajud malam, bersedekah. Ni cara nak bersihkan hati. Islam suruh kita sentiasa ada keadaan demikian. Sambung silaturrahim. Jangan putuskan silaturrahim. Semua ni di antara cara Islam nak suruh kita membersihkan hati kita. Al-Quran menerangkan bahawa mereka diminta tanggungjawab dan dihisap serta diberi balasan atas segala kerosakan akidah dan ibadah yang mereka lakukan selama mana berada di dunia dahulu. Berkenaan dengan ini, Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun." Sebutlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni manusia yang biasa, seperti kamu juga. Yuha ilayya. Cuma beza aku dengan kamu, aku diberi wahyu. Diberi wahyu. Annama ilahukum ilahun wahid. Nak bagi tahu wahyu ini, hanya nak bagi tahu Tuhan itu hanyalah satu esa. Satu. Fastaqimu ilaih. Istiqamahlah kamu dengan Islam ini. Istiqamahlah kamu dengan Allah. Jangan kamu sebut Tuhan ni 2, 3, jangan. Jangan kamu sebut demikian. Bahkan kamu diajar supaya wastaghfiruh, minta ampun kepadanya. Istighfar pada dia. Jangan salah dalam pemahaman demikian. Wa wailul lil musyrikin. Sebangsa-bangsalah bagi mereka mensyirikkan Allah. Bagi mereka yang musyrik itu sendiri. Alladzina la ya'tuna zakah. Siapa yang jenis demikian? Yang tak keluarkan zakat. Kemudian, wahum bil akhirati hum kafirun. Mereka ni terhadap akhirat mereka tak percaya. Mereka terhadap akhirat kafir terus. Tak percaya. Tak ada akhirat-akhirat. Akhirat apa disebut? Dunia je. Lepas pada hidup di atas dunia ni, mati, jadi bangkai, jadi kosong, gitu sajalah. Dia sebut demikian. Tak percaya dengan kehidupan di sana nanti. Orang kafir diancam kerana sama sekali tidak membayar zakat. Dapat dibuat kesimpulan bahawa orang kafir ataupun orang musyrik ditanya tentang iman. Ulama-ulama kata, dia akan ditanya tentang iman, tentang solat, tentang zakat dan kebenaran hari kiamat. Mereka dihisap dan diminta bertanggungjawab. Serta diberi balasan kerana mengabaikan semua kewajipan itu dan atas segala kerosakan yang mereka lakukan di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, akan datang seorang yang berbadan besar pada hari kiamat, yang amalnya tidak mendapat nilai sedikit pun di sisi Allah SWT. Harap badan je besar dia panggil. Badan besar tapi tengok amalan kosong. Tak ada apa pun. Dan Allah berfirman, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat nanti. Bila nak ditimbang, tengok tak ada apa. Kosong je amalan pada diri dia. Lepas tu Islam dia ajarkan, kita jangan sibuk berkejaran dengan harta. Jangan sibuk menyiapkan bekalan hidup di dunia. Tetapi kita tak ada bekalan untuk akhirat. Rugi pada diri kita demikian. Para ulama mengatakan bahawa maksud hadis ini adalah tidak ada pahala bagi mereka. Dalam semua perbuatan yang mereka lakukan, balasan hanya azab dalam timbangan akhirat. Apapun bentuk perbuatan yang kafir, orang kafir tidak ada yang bernilai kebaikan. Sedangkan tempat orang yang tidak mempunyai kebaikan adalah neraka pada mereka. Anda nak sebut macam ni. Satu, kafir itu sendiri. Yang kedua, orang Islam yang kafir.
Orang Islam yang tak percaya. Dia Islam tapi tak yakin, tak ada iman. Dia panggil. Kufur dia. Dia orang Islam tapi bila kita kata, jomlah kita ikut Islam. Jomlah kita ikut Al-Quran. Oh, tak boleh. Kalau kita ikut Al-Quran, nanti kita balik zaman unta. Dia sebut. Dia mula sebut demikian. Jomlah kita ikut. Dah kita orang Islam kan? Kita orang Islam. Kita ada panduan Al-Quran dan hadis. Tapi mereka lawan. Ramai orang yang macam ni. Orang ni, tempat dia mana? Tempat dia dalam neraka Allah SWT. Semayang ke? Semayang. Tapi masuk neraka juga dengan semayang dia. Kenapa masuk neraka dengan semayang? Kita kata, kenapa masuk neraka Ustaz? Dia semayang kan? Patutnya tak masuk neraka lah dengan semayang dia. Kita sebut demikian. Semayang dia tu bagaikan dia mengejek Allah. Dia mengejek dia. Tak ada apa pun. Aku buat ni kerana nanti kalau aku tak buat, orang kata pula aku ni bukan Islam. Tapi dalam jiwa dia tu penuh dengan kekufuran. Tak percaya. Tak yakin pun dengan Islam. Zaman kita ni, Allah tunjuk seorang-seorang. Allah tunjuk jelas-jelas kan. Di kalangan kita, orang tikai syariat ni, bukannya orang biasa-biasa. Orang yang peringkat tertinggi. Pertikai syariat Allah. Boleh buat sampai tahap demikian. Keliru dalam hidup. Sampai tahap demikian. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sekalipun orang kafir mempunyai amal sebesar bukit Tihamah, tidak ada nilai sedikit pun. Amalan besar, tapi kosong di dalamnya. Tak diterima di sisi Allah SWT. Buat amalan ni, buat jamuan, buat itu, buat ni. Amalan tu bagus, nampak bagus. Tapi, bila menghadap depan Allah tak ada apa-apa. Yang ni jadi bahaya dalam amal perbuatan yang kita lakukan. Ada yang mengatakan bahawa kata-kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi adalah ungkapan dalam bentuk kiasan saja. Seolah-olah baginda bersabda, amal baik mereka tidak mempunyai nilai pada hari kiamat. Ya, tadi lah. Seolah-olah Rasulullah nak sebut, buat nampak baik tapi tak ada apa. Allah tak tulis apa-apa amalan dia. Badan besar sebagai kiasan tumpuan dan kesibukan mereka dengan dunia, dengan segala kemewahannya, sehingga lalai kepada Allah. Maknanya, dia bukan main lagi. Orang tanya banyak mana harta dia? 2 bilion lebih. 3 bilion, 4 bilion, 5 bilion harta benda. Banyaknya harta benda dia. Tapi bila sampai di akhirat, tiba-tiba tak ada apa-apa. Rugi pada dia. Demikian. Sebab tu anak sebut pada jemaah kan. Kita ni ada satu ketika masa kita mencari harta. Ada satu ketika kita tak cari pun harta dah dapat. Kita duduk lah. Anak-anak kita bagi pada kita. Kita pun tak perlu banyak dah dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, satu ketika ni, bila kita tak perlu bekerja dah. Tapi kita boleh hidup. Kita boleh hidup. Masa ni kena buat apa? Masa yang kita tak kerja dah. Tapi kita tak, harta benda datang pada kita. Masa ni banyakkan infak. Banyakkan infak. Kalau kita boleh ambil masa waktu mana kita cari harta, kita turut infak sama, itu pun masa yang terbaik. Itu lebih baik sebenarnya. Tapi ada orang kita ni, bila dia duduk dah, pencen dah, boleh makan, semua rezeki ada dah dalam hidup dia. Nak makan banyak pun tak boleh dah, gigi pun tak ada dah. Dalam hidup kita ni. Kalau makan banyak sikit pun sakit gusi-gusi je kita ni. Jadi demikian. Jadi kita ni kena makan sikit-sikit, bubur-bubur begitu je. Yang kita boleh makan ni. Masa tersebut untuk apa? Kalau Allah bagi, infak. Infak. Bagi. Bagi untuk apa? Bagi untuk agama. Supaya apa dia? Supaya tidak kosong. Supaya tidak kosong amalan kita bila menghadap depan Allah SWT. Badan besar, ini ramai, dikiaskan dengan badan besar kerana sibuknya tumpuan dia dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Anda sebut kan, dunia ni orang kejar 3 benda je. Harta, orang kejar tahta, orang kejar rupa. 3 benda je kejar. Tahta, harta orang kejar. Kemudian tahta orang kejar juga. Yang ketiga orang kejar rupa. Pada diri. Yang ni membesarkan badan dia di akhirat. Datang dalam keadaan akhirat nanti, datang sah je badan. Tapi kosong, tak ada benda.
senang untuk dibakar dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian atau boleh jadi sebagai peringatan bahawa makan yang berlebihan daripada had yang semestinya kerana mahu gemuk dan berbadan besar sehingga berlaku pembaziran, hukumnya haram. Kerana Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang berbadan gempal dan berlemak. Senang kita. Badan gempal dan berlemak Rasul. Tak ada. Badan tu besar je. Lemak je banyak ni panggil. Lemak je banyak sehingga kan dalam keadaan yang kira-kiranya nak bangun pun susah. Nak bangun pun orang Kelantan panggil berte'eh. Te'eh ni maknanya susah. Jadi payah nak bangun. Nak sebutnya kenapa? Lemak banyak sangat. Allah tak suka dengan orang yang badan gempal dan gemuk. Penuh dengan lemak. Wallahu a'lam. Kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ni tak tuju pada siapa-siapa, tuju pada orang Thailand je. Marah orang Thailand tak kena. Jemaah sekalian, ada jemaah kita yang sedang sakit. Sekarang ni anak duk perhati, orang kita ni ramai sangat kena kanser. Anda nak sebut juga kanser ni salah satu sebab yang kena ni ialah punca daripada santau. Orang Melayu kita ni, orang Asia ni kuat sangat ilmu santau. Santau ni ana dipahamkan yang belajar ilmu santau lah. Ana buat kajian juga sikit. Orang belajar ilmu santau ni dia kena santau 37 orang sebulan. Sebulan 37 orang dia kena naik. Kedudukan dia tersebut. Kalau dia tak santau tu makan diri dia balik. Bila dia naik itu, kedudukan dia belajar ilmu demikian. Orang ni belajar benda yang jahat ni. Pelik-pelik orang ni sendiri. Jadi bila dia ada ilmu santau, dia kena santau orang. Kadang-kadang kita pelik, kenapa kita tak pernah buat jahat pada orang. Kenapalah kena juga benda macam ni. Kadang-kadang kalau berjumpa dengan doktor, tanya doktor, kenapa kena kanser ni? Doktor kata tak ada jawapan. Tak tahu sebab apa. Sebab makanan kah? Sebab kena nyamuk ke, kena penyakit, kena udara kah? Tak boleh nak jawab doktor pasal kanser. Doktor dia jawab demikian. Dia kata, ada orang, akhir doktor kata ni jenis nasib lah. Nasib orang tu kena, nasib. Ini tak, sebenarnya bukan jenis nasib. Memang dia ada sebab. Tidak ada benda yang berlaku tanpa sebab musabab. Itu cara Allah jadikan demikian. Jadi salah satunya anak-anak sebut pada jemaahnya ialah santau. Santau ni yang penyebab kepada berlakunya kanser. Orang yang kena kanser, anak cadangkan siapa yang jemaah yang baru kena kanser dia, kena dan sebagainya. Anak cadangkan supaya pergi berjumpa dengan perawat Islam. Jumpa dengan doktor, jumpa juga. Kemudian jumpa juga dengan perawat Islam. Minta tepuk lah. Tepuk. Biasanya orang kena santau ni, bila kita tepuk, dia keluar kaca-kaca daripada badan dia. Keluar miang-miang, keluar benda-benda yang tubuh badan dia ni sendiri. Berubat, jangan tak berubat. Buat dua-dua lah. Senang. Yang kena santau ni, dia berubat dua-dua. Dia kena kanser ni, dia berubat juga yang doktor, dia berubat juga yang disebut dengan perubatan Islam. Dia buat amalan-amalan dan tertentu dan sebagainya. Ini antara ada beberapa kaedah lah dalam cara demikian. Jemaah-jemaah yang kena tu datanglah, kalau sempat datang lagi, datang di Tibun Nabawi, tempat yang anda bangunkan tersebut. Datang cuma je, tak kena bayar apa pun. Nak sebutnya, mudah-mudahan Allah jadikan. Kalau tak ada tempat lain, pergilah tempat rawatan Islam yang lain pun. Cuma jangan jumpa dengan Tok Bomoh je, jangan. Jumpa dengan Tok Bomoh, datang penyakit lagi. Dah kena penyakit, tambah pula penyakit yang lain. Yang tu yang kita kena jaga-jaga pada diri kita. Ada kaedah-kaedah dia lah. Dan Nana pun dah sebut pada perawat Islam yang lain. Ada cara yang Allah jadikan pada kita. Dan kita usaha, jangan putus asa. Orang yang kena kanser, jangan dia nampak bahawa berakhirlah hidup dia, tak. Bukan dengan cara demikian.
Allah dia nak berakhir hidup ni banyak cara lagi. Ya Allah jadikan. Jadi kita berhenti setakat ni lah. Aircon pun dah tutup dah ni. Nak suruh kita keluar dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi marda Hasmawati Abdul Hamid. Allahumma shfi marda Cik Wan Muhammad Zuhaini Hussein. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi marda. Allahumma syafi anta syafi. La yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.